Saya membelikan ayah saya sebuah kereta impian bernilai 100,000 untuk mengucapkan terima kasih atas segala yang telah dilakukannya. Beberapa minggu kemudian, saya mendapati abang saya gembira menunggangnya di belakangnya dan merosakkannya. Ayah saya kelihatan hancur sehingga saya berhenti dengan kereta gantian dan bel dengan nama abang saya di atasnya. Hai, Reddit. Buang atas sebab yang jelas. Saya Nadia, 29F, dan saya masih menggigil ketika menulis ini. Bukan kerana kemarahan yang berlalu. Apa yang saya rasakan sekarang ialah campuran kesedihan, kebanggaan, dan kepuasan yang pelik kerana akhirnya membetulkan kesilapan. Biar saya mulakan dengan ini. Ayah saya tidak sempurna, tetapi dialah satu-satunya orang yang selalu datang untuk saya. Apabila ibu pergi, apabila lampu padam, apabila sekolah teruk, dia dan saya menentang dunia. Dia bekerja 3 pekerjaan supaya saya boleh mendapat satu peluang ke kolej, dan tidak pernah meminta apa-apa balasan. Jadi, apabila syarikat permulaan saya akhirnya berkembang, saya tahu dengan tepat apa yang saya mahu lakukan. Belikan dia kereta impiannya. Dia telah bercakap mengenainya selama bertahun-tahun. Sebuah Mustang Mach-E 1969, jalur perlumbaan merah dan hitam untuk enjin jet Super Cobra 28. Saya telah menghafal setiap perkataan kerana matanya sentiasa bersinar apabila dia menyebutnya. Jadi, apabila perjanjian itu ditutup pada bulan Ogos dan saya mendapat bayaran sebenar pertama saya membayar sepenuhnya. 96,500 untuk kereta klasik yang masih asli dan telah dipulihkan sepenuhnya. Saya menghantarnya ke rumahnya dengan reben di atas dan nota tulisan tangan yang tertulis, untuk lelaki yang memberi saya segalanya. Dia menangis. Saya pernah melihat ayah saya menangis mungkin 2 kali sepanjang hidup saya, dan hari itu adalah salah satunya. Dia tidak dapat berkata-kata. Terus mundar-mandir di sekelilingnya seperti dia takut untuk menyentuhnya. Katanya dia tidak akan memandu sehingga dia mendapatkan insurans dan bengkel yang betul. Tetapi inilah masalahnya. Saya tinggal 2 negeri jauhnya. Saya pergi malam itu selepas makan malam, dan saya fikir dia akan menjaga kereta itu untuk seketika sehingga 3 minggu kemudian. Saya menerima DM pelik daripada seseorang yang saya tidak kenali. Ia adalah gambar Mustang yang terhempas. Bahagian hadapan remuk, lampu berkecai. Bahagian penumpang tercala pada apa yang kelihatan seperti pagar pengadang lebuh raya. Mesej itu berbunyi, "Saya fikir awak nak tahu. Nampak abang awak memandu macam orang gila malam tadi. Rasanya ia tak berakhir dengan baik. Saya rasa macam nak tercabut perut saya." Abang saya, Jason, 24 tahun, ni rumit, berhak, impulsif, selalu dibantu ayah. Semasa membesar, dia anak emas. Walaupun dia memandu dalam keadaan tidak terkawal, DUI, dibuang dari 2 kolej, dan gagal membayar pinjaman perniagaan $10,000 yang ditandatangani bersama ayah saya. Saya sudah menjauhkan diri, tetapi demi ayah saya tetap berlagak sopan. Saya tak mahu mempercayainya, tetapi apabila saya menghubungi ayah saya malam itu, dia berterus terang. Saya bertanya dengan santai, bagaimana keadaan Mustang itu? Suasana menjadi sunyi sepi. Kemudian dengan suara yang paling kecil, ada di bengkel. Saya menekan perlahan. Apa yang berlaku? Dia mencebik. Dia memberitahu saya bahawa kereta itu telah terlibat dalam kemalangan kecil. Tak nak beritahu bagaimana, tetapi saya tahu. Dan apabila saya bertanya terus terang, adakah Jason yang memandunya? Dia terdiam lagi. Akhirnya, dia berkata, ia tak payah nak pertikaikan. Ia cuma kereta. Tidak, ayah. Ia bukan sekadar kereta. Ia ucapan terima kasih. Ia adalah semua yang kamu peroleh dan layak. Jadi, saya membuat beberapa panggilan. Mustang itu rosak teruk dan tidak dapat dibaiki. Ayah saya cuba menyelamatkan bahagian-bahagiannya secara senyap-senyap. Jason, dia telah mencuri kunci semasa ayah saya sedang tidur. Memandunya ke sebuah parti 2 bandar di seberang sana. Mabuk,
berhenti, dan melarikan diri dari tempat kejadian. Dia tidak ditangkap, hanya bernasib baik. Skim keadaan yang terakhir. Hujung minggu berikutnya, saya berhenti di rumah ayah saya sekali lagi. Jalan masuk yang sama, reben merah yang sama, jenama dan model yang sama. Satu lagi masih 1969, dipulihkan sepenuhnya. Yang ini, 100,000. Satu-satunya perbezaan, nota di papan pemuka. Yang ini hanya akan kekal atas nama Anda. Kunci akan kekal bersama Anda. Dan ini ada sesuatu lagi yang Anda perlukan. Terlampir sampul surat Manila yang kemas. Di dalamnya terdapat invoice rasmi bernilai 11,000 yang dibina kepada Jason M. Disahkan dan dihantar dengan format sah yang ditanda sementara menunggu pemulihan sidil kerana kali ini saya tidak akan membiarkannya terlepas begitu sahaja. Jason tidak mengetahuinya serta-merta. Saya menyerahkan kunci dan sampul surat itu kepada ayah saya, kemudian duduk bersamanya di beranda sambil membukanya. Dia membaca dokumen itu sekali, kemudian sekali lagi. Tangannya menggeletar. "Awak serius ke?" dia berbisik. Saya mengangguk. "Awak beritahu saya ia tidak berbaloi untuk dipertikaikan, tetapi memang begitu. Bukan kerana kereta itu, tetapi kerana awak membiarkan dia mengambil dan mengambil tanpa akibat. Itu berakhir sekarang." Dia tidak membantah. Dia tidak mempertahankan Jason. Dia hanya merenung Mustang yang diletakkan di laluan masuk rumah dan berkata, hampir kepada dirinya sendiri, dia pun tidak tahu apa yang dia rosakan. Kemudian pada petang itu, saya menerima teks daripada Jason. Kenapa ada beberapa mesej sah dalam email saya? Saya tidak membalas. Dia menelefon. Saya menolak. 2 minit kemudian, telefon saya menyala dengan pemberitahuan daripada sembang kumpulan keluarga yang saya senyapkan beberapa bulan yang lalu. Jason, WDF. Ini dia. Nadia, awak serius saman saya kerana kereta yang awak tak bayar pun untuk baiki? Makcik Malin, tunggu. Apa yang sedang berlaku? Jason, dia cuba mengenakan bayaran 100 kepada saya untuk beberapa asteris lama. Asteris Mustang. Sekadar untuk menegaskan sesuatu. Ini teruk. Saya abang awak. Saya? Awak bukan abang saya masa awak mencurinya, atau masa awak melarikan diri. Tindakan memerlukan wang. Jason. Ketika skim ayah akhirnya menyaman. Ayah, dia tidak menyaman awak. Jason. Dia menghantar notis liability kepada awak. Awak merosakkan kereta yang bukan milik awak. Saya tidak membuat tuduhan, tetapi mungkin saya patut buat. Ini saya yang bersikap baik. Sembang itu meletup. Jason menghantar mesej bertimbun-timbun kepada kumpulan itu, memanggil saya dramatik, mementingkan diri sendiri, dan pendendam. Dia mendakwa saya cuba mempermainkan wang permulaan saya yang kecil dan merosakkan keluarga. Kemudian dia meninggalkan permata ini. Saya ingat awak membelinya untuk ayah, bukan untuk mengaibkan kita. Yang itu membuatkan saya ketawa kerana skim dia. Saya memang membelinya untuk ayah dan awak merosakkannya tanpa rasa kesal. Buat pertama kalinya, keluarga itu tidak menyebelahinya. Malah Makcik Malena, ratu segala lelaki akan menjadi lelaki, menghantar mesej kepada saya secara pribadi dan berkata, saya nampak apa yang dia lakukan pada muka ayah awak. Kereta itu bermakna sesuatu. Maafkan saya. Dia telah keterlaluan. Jason mesti tahu keadaan akan berubah. Kerana keesokan paginya, ayah saya menelefon dan berkata Jason telah tiba di rumahnya dengan muka merah padam dan menjerit. Dia asyik berkata, awak cuba memalukan dia, kata ayah saya. Tapi saya beritahu dia, awak tak buat macam tu. Dia buat macam tu pada dirinya sendiri. Bila Jason suruh saya batalkan. Akhirnya saya jawab panggilannya. Awak ada 2 pilihan, kata saya dengan tenang. Tetapkan pelan pembayaran dengan peguam saya, atau saya naikkan bayaran dan potong gaji awak. Panggilan awak? Dia ketawa, tapi dia tak yakin. Awak ingat saya ada gaji untuk potong gaji?
Saya tersenyum. Kalau begitu saya rasa awak tak sepatutnya jumlahkan kereta sebanyak 100,000. Klik. Dia tak bercakap dengan saya sejak itu. Tapi 2 hari kemudian, peguam saya terima panggilan daripada nombor baharu yang bertanya tentang jumlah penyelesaian yang dikurangkan. Ia Jason. Sementara itu, ayah saya, dia tak pernah minta saya tarik balik. Malah, dia hantarkan saya gambar Mustang baharu setiap Ahad. Hanya dia, secawan kopi, dan pemanduan pagi yang tenang. Tak lama kemudian rasa bersalah mula muncul. 2 hari selepas luahan Jason, saya terima mesej daripada sepupu saya, Emily. Hei, rawak, tapi adakah awak perlu mengejarnya sebanyak itu? Bukannya dia sengaja nak merosakkannya. Kemudian datang Makcik Laya. Nadia, sayang, saya tahu awak dah berjaya, tapi ingat dari mana awak datang. Keluarga menguruskan hal secara tertutup. Diikuti oleh Pak Cik Din. Dia masih kecil. Awak jadikan ini drama bilik mahkamah. Ia memalukan. Malah jiran ayah saya, yang saya hampir tidak kenali, menghantar mesej kepada saya di Facebook untuk mengatakan dia pernah mendengar tentang drama ini dan fikir saya harus memaafkan dan melupakannya. Apa yang nampaknya tiada siapa faham, ialah saya tidak melakukan ini kerana dendam. Saya melakukannya kerana terpaksa. Kerana setiap kali Jason membuat kesilapan, orang lain yang menanggung akibatnya. Biasanya ayah saya, kadangkala saya, dan kali ini, tidak. Jadi, saya berhenti membalas dan sebaliknya saya menghantar semua mesej mereka kepada peguam saya sekiranya Jason cuba melakukan gangguan emosi. Cerita kemudian. Sementara itu, saya menempah perkhidmatan pembersihan untuk rumah ayah saya, menaik taraf insurans rumahnya untuk merangkumi pelindungan kenderaan klasik penuh, dan menghantarnya kad dengan nota ringkas. Awak memperoleh ketenangan. Biar saya belikannya untuk awak. Ahad itu, ayah saya merakam wajah saya, berdiri di garaj, tersengih seperti kanak-kanak. Pada pagi Krismas. Tengok apa yang saya bingkaikan, katanya sambil menunjukkan nota tulisan tangan asal yang saya tinggalkan dalam Mustang pertama. Yang dipecahkan Jason. Dia menariknya dari kotak sarung tangan sebelum ditunda. Jangan risau, tambahnya. Jason tiada di sini. Saya beritahu dia saya perlukan masa. Dia tidak suka itu. Kemudian, sebaik sahaja kami hendak menamatkan panggilan, dia berkata, awak tahu, ada sesuatu yang saya belum beritahu awak. Saya tergamam. Apa itu? Saya telah menjalani proses draft 2 tahun lalu. Saya serahkan rumah ini kepada Jason. Fikir dia memerlukan lebih banyak bantuan. Tetapi selepas apa yang berlaku, saya mengubahnya. Awak satu-satunya penerima manfaat sekarang. Dia tidak tahu. Saya merenungnya tanpa berkata-kata. Saya sepatutnya melakukannya lebih awal. Tambahnya. Awak yang selalu muncul. Saya pun tidak tahu bagaimana untuk menjawab. Saya hanya mengangguk. Mengedipkan mata menahan air mata. Ia bukan tentang wang. Ia tidak pernah berlaku. Ia tentang seseorang yang akhirnya melihat corak dan memecahkannya. Jason tidak pergi diam-diam. 2 minggu selepas ayah saya mengemas kini wasiatnya, saya mendapat notis rasmi. Jason mengugut untuk membalas, mendakwa tekanan emosi, kerosakan reputasi, dan kegemaran pribadi saya, paksaan kewangan di bawah nama hadiah keluarga. Dia langsung tidak cuba untuk menang. Dia cuba menakutkan saya supaya menggugurkan invoice itu. Notis itu agak amato. Tiada kepala surat firma Guaman. Perkataan salah eja. Nama saya ditulis dalam huruf besar semua seperti komen YouTube. Apabila peguam saya yang sebenar menyemaknya, dia menghantar saya kembali 1 baris. Ini kelihatan seperti ia telah didraft dalam Microsoft Word pada pukul 2 pagi. Namun, bukan ancaman yang sampai kepada saya. Ia adalah hakikat bahawa Jason tidak dapat meminta maaf. Sekalipun. Daripada menunjuan.
Rasa kesal kerana merosakkan hadiah 100,000 yang bertujuan untuk seorang lelaki yang tidak pernah berhenti menyokongnya. Dia kini cuba menggambarkan dirinya sebagai mangsa. Dia belum selesai. Hujung minggu itu, dia muncul di rumah ayah saya sekali lagi, menjerit, menghentakkan penumbuknya pada HQD Mustang baharu. Ya, sekali lagi, menuntut untuk dibenarkan masuk semula. Awak hanya akan membiarkan dia memadamkan saya? Dia menjerit di atas sebuah kereta. Ayah saya tidak membuka pintu, tetapi saya melihat rakaman kamera kemudian. Dia secara senyap-senyap memasang bahan kimia cincin selepas kejadian terakhir. Jason kelihatan liar, seperti seseorang yang menyedari perjalanan percuma telah berakhir, dan kini dia benar-benar perlu menghadapi kehidupan dan dirinya sendiri. Keesokan harinya, ayah memfailkan perintah sekatan sementara dan ia diluluskan. Bukan sahaja untuknya, tetapi untuk harta itu, Mustang baharu, semuanya. Ia memberi kesan lebih kuat kepada Jason daripada yang dijangkakannya. Teksnya berhenti. Instagramnya, yang pernah memuat naik gambar kelab dan kereta sport sewa, menjadi senyap. Saya mendapat tahu melalui seorang sepupu bahawa dia telah berpindah tinggal bersama seorang rakan sekolah menengah dan sedang menilai semula hidupnya. Pada minggu yang sama, peguamnya menghantar email kepada peguam saya, seorang kenalan tanpa lesen dari College Community, cuba kedengaran rasmi, meminta pengurangan penyelesaian dalam semangat keharmonian keluarga. Peguam saya membalas, kami akan menawarkan pengurangan jika anak guam anda menghantar permohonan maaf bertulis atas nama Encik Ayah, mengakui tanggungjawab penuh dan bersetuju dengan pelan pembayaran dengan niat baik. Tiada permohonan maaf yang pernah diterima. Jadi, kami menghantar invoice terakhir. Faedah termasuk 112,376. Perlu dibayar dalam masa 30 hari. Tertakluk kepada bayaran balik jika tidak dibayar. Saya menjangkakan satu lagi amukan. Tetapi kali ini, kesunyian. Jason lenyap. Epilog. Sebulan kemudian, saya terbang pulang untuk hari lahir ayah saya. Kami tidak melakukan apa-apa yang besar. Hanya bawa pulang dari restoran kegemarannya, sebuah dinil lama berputar di ruang tamu, dan pemanduan perlahan dengan Mustang di sepanjang jalan belakang yang sama yang biasa kami lalui semasa saya kecil. Di perhentian rehat stesen minyak, saya melihatnya merenung papan pemuka untuk masa yang lama. Kemudian dia mengatakan sesuatu yang tidak akan saya lupakan. Selama bertahun-tahun, saya fikir melindungi Jason bermakna memberi alasan, tetapi itu bukan perlindungan. Itu adalah kebenaran. Dia berpaling kepada saya. Awak tidak pernah meminta saya memilih antara awak berdua. Tetapi awak membuatkan saya sedar bahawa saya perlu memilih yang lebih baik. Terima kasih kerana membuatkan saya melihatnya. Saya tidak menangis, tetapi saya merasakan sesuatu di dada saya longgar, seperti simpulan yang telah ada sejak kecil akhirnya terurai. Apabila kami kembali ke rumah, saya melihat bingkai di mantel, nota tulisan tangan yang saya tinggalkan dalam Mustang asal. Dia telah melukisnya dengan bingkai hitam, bahagian hadapan kaca, bersih dan berpusat untuk lelaki yang memberi saya segalanya. Dia telah menambah tulisan tangannya sendiri di bawahnya, dan tidak pernah meminta apa-apa balasan. Malam itu, dia menyerahkan saya sebuah folder. Ia adalah dokumen estetnya yang dikemas kini, bukan sahaja wasiat, tetapi juga hak milik Mustang, surat ikatan rumah itu, dan sepucuk surat yang tertulis, tiada lagi rahsia, tiada lagi pengorbanan senyap. Saya mahu awak tahu apa erti awak kepada saya dalam segala hal. Bagi Jason pula, dia masih belum menghiraukannya. Minatnya semakin memuncak. Dia telah membuka sekatan saya 2 kali. Sekali untuk menghantar mesej samar, semoga awak bahagia, dan sekali lagi dengan, awak akan menyesal apabila ayah tiada. Saya tidak membalas kedua-dua kali. Saya pernah fikir penutupan memerlukan permohonan maaf. Sekarang saya tahu lebih baik. Penutupan adalah memilih keamanan daripada jarak dekat dan keadilan. Kadangkala ia datang dibalut dengan jalur perlumbaan merah dan invoice sah.